Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Pemikiran Kawaris harus dibendung. Itu antara kenyataan seorang pemimpin daripada Parti Amanah. Saya percaya kenyataan beliau ini ditujukan kepada Parti PAS yang kini semakin menggila. Itu pandangan saya sahabat semua. Dan Parti Muda pula makin bergolak hilang arah. Dan mereka menggesa ya supaya pemilihan diadakan pada waktu atau kadar yang segera. Jadi sahabat semua, saya ingin kongsikan bersama dengan Anda. Yang pertamanya kenyataan daripada Muhammad Faiz Fadzil ya, Setiausaha Agung Parti Amanah Negara. Katanya bendung kecurangan pemikiran Kawaris ala Kawaris dalam kalangan anak muda. Itu antara kenyataan pemimpin ataupun Setiausaha Agung Parti Amanah ini. Apakah sebenarnya yang beliau maksudkan sahabat semua? Saya ingin membacakan kenyataan ini. Katanya Amanah bimbang dengan kenyataan demi kenyataan Presiden PAS mutakhir ini yang menyentuh sentimen perkauman dan agama hingga menjurus kepada bibit-bibit perpecahan dalam kalangan orang Melayu Islam. Setiausaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fadzil berkata, hakikatnya Islam terus subur di negara ini walaupun Presiden PAS terus-menerus cuba menyalakan perlembagaan persekutuan bagi membangkitkan kebencian dalam kalangan umat Melayu Islam. Katanya menjadi tugas hakiki pihak berkuasa untuk membendung kecurangan pemikiran ala Kawaris ini daripada menebal di kalangan umum, terutama generasi muda. Katanya Amanah menegaskan bahwa kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam perlu dipelihara dan di mana kedudukan Islam seperti mana peruntukan perlembagaan telah pun terjamin tegasnya dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan tersebut susulan rasa amat duka cita Sultan Selangor Sultan Selangor Sarafuddin Idrisyah dengan kenyataan Abdul Hadi yang ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Menurut Setiausaha sulit daripada Sarafuddin, Datuk Muhammad Munir Bani, baginda menzahirkan duka cita itu menerusi satu surat yang diutuskan kepada Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri bertarik pada 27 Februari, beberapa hari yang lalu. Antara intipati surat berkenaan, baginda menyifatkan Abdul Hadi yang membuat kenyataan terbuka di media sosial itu tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MK pada 15 Februari yang lalu. Mengulas lanjut, Faiz berkata, Amanah menyeru semua pihak untuk menghormati perlembagaan persekutuan bagi menjamin perpaduan dalam kalangan rakyat dan kestabilan negara. Katanya, Amanah juga menasihatkan semua pihak untuk menggunakan kaedah dakwah dengan hikmah yang dianjurkan Islam dan mengelak sebarang bentuk ekstremis dan provokasi, kata Faiz lagi. Abdul Hadi menerusi siri tulisannya, minda Presiden pada 20 Februari lalu mengingatkan penganut Islam termasuk raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia ini sahaja, katanya. Dalam tulisan panjang tajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan itu, Hadi juga berpendapat kita tidak harus terikat dan dikongkong dengan perlembagaan persekutuan. Inilah sahabat-sahabat semua ya, bagaimana yang dikatakan oleh Setiausaha Agung Amanah ini. Faiz Fadzil mengatakan bahwa kecurangan pemikiran ala Kawaris ini dikhawatiri ya boleh menghancurkan ya keamanan, boleh mengganggu gugat ya keharmonian yang ada di dalam negara kita karena hasutan dan sebagainya yang dilakukan ataupun dinyatakan dalam kenyataan daripada Presiden Lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Dan untuk pengetahuan juga, Polis Diraja Malaysia pun telah membuka kertas siasatan ya terhadap kenyataan daripada Hadi Awang ini, dan kita harap tindakan wajar harus diambil oleh pihak berkuasa. Ya, bukan hanya menyiarkan, mengesahkan siasatan dibuka, tetapi tindakan tegas itu harus segera dilakukan. Karena kalau tidak, seperti mana kenyataan daripada Setiausaha Agung Parti Amanah ini, ia boleh memungkinkan ya mengganggu ugat ya keharmonian, keamanan di dalam negara kita. Apatah lagi berbahaya kepada anak-anak muda yang mungkin ya terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang boleh dianggap sebagai
pemikiran Kawaris ini. Itu ya sedikit tambahan daripada kenyataan daripada Faiz Fazil, sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan adalah berkaitan dengan Parti Muda yang presidennya sebelum ini, Sadik Sipak Raga, telah pun dijatuhkan hukuman dan sekarang ini menunggu waktu untuk membuat rayuan di Mahkamah Rayuan ya, berkaitan dengan skandal yang dikatakan menyalahguna dana awam dan sebagainya. Telah didapati bersalah ya dalam pertuduhan itu. Dan apa yang lebih mengejutkan hari ini apabila ya ramai dikatakan pemimpin muda yang ada dalam parti itu tidak berpuas hati sehingga mereka menggesa ya supaya mengawalkan pemilihan parti tersebut. Wow, sudahlah muda, pemikiran masih muda, pemikiran masih jelek, itu yang berlaku kepada presidennya. Kalau kita lihat di parlimen, beliau seolah-olah mau menjadi hero kononnya, tapi akhirnya anak muda ya sudah tidak percaya lagi dengan mantan presiden parti muda ini. Jadi Setiausaha Agung Muda Amir Hadi berkata semua jabatan terbuka untuk ditandingi dalam pemilihan parti nanti, termasuklah jabatan presiden katanya. Muda akan mengadakan pemilihan parti lebih awal daripada jadual karena wujudnya perasaan tidak puas hati ahli terhadap barisan kepimpinan ketika ini, kata Setiausaha Agung Amir Hadi. Amir memberitahu FMT pemilihan parti sepatutnya diadakan pada 2025 tetapi akan diawalkan kepada akhir tahun ini. Menurutnya, jabatan pendaftar pertubuhan tarik air untuk kami mengadakan pemilihan adalah pada tahun depan, katanya. Bagaimanapun, ya parti perlu mengambil beberapa langkah sebelum pemilihan dapat diadakan, termasuk menapis sistem keahlian. Kami sedang membangunkan satu sistem yang lebih baik, jadi kami harap akan selesai pada hujung mas ini. Katanya lagi, sebelum ini sesiapa saja boleh menjadi ahli, sekarang kami mau lebih teratur, katanya sambil menambah. Maksudnya tidak teratur lah nih sebelum ini karena sibuk menyakau dan sebagainya. Jadi tahun lepas FFT melaporkan ramai ahli muda mengadu mereka berada dalam keadaan tertanya-tanya karena tidak tahu hala tuju dan perlembagaan parti. Menurut ahli-ahli parti itu, Akarumi juga tidak dimaklumkan mengenai keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan parti. Mereka tidak berkongsi hasil mesyuarat mereka dengan ahli-ahli, seolah-olah parti itu milik segelintir saja. Selebihnya kami dibiarkan tanpa dimaklumkan apa-apa, kata sumber dalam parti itu. Daniel Jafri antara ahli muda yang tidak berpuas hati menggesa pemilihan parti diadakan bagi menggantikan kepemimpinan sedia ada selepas parti itu kalah semua 19 kursi pada PRN 6 negeri tahun lepas. Itu dia. Jadi jelas sebenarnya parti muda tidak mempunyai hala tuju. Ya, mereka bersama dengan Pakatan Harapan, tapi yang lebih mengecewakan mereka juga meletakkan calon di kursi-kursi yang juga ditandingi oleh Pakatan Harapan. Dan apabila mereka meminta kursi dan diberikan kursi, hari ini kita tahu mereka cuma menjadikan seakan-akan ya seolah-olah Parti Muda ini menjadikan Pakatan Harapan sebelum ini batu loncatan bagi mereka. Sanggup mengkhianat, melawan parti, meletakkan calon di tempat calon yang adanya calon daripada Pakatan Harapan dan sebagainya. Ini parti yang memang tidak boleh diguna pakai, sahabat-sahabat semua. Pengkhianat, penderhaka, dan akhirnya apa yang berlaku? Presiden mereka terbukti bersalah, lepas itu mengkhianati, menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan hari ini. Memang satu parti yang tidak punya ala tuju, memang satu parti yang tidak punya integriti, tidak setia kawan dan sebagainya. Itu pandangan saya berkaitan dengan Parti Muda ini. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Dua perkara yang saya kongsikan tadi, yang pertamanya Faiz Fazil ya, Setiausaha Agung Parti Amanah menyatakan bendung segera pemikiran ala Kawarij yang sekarang ini semakin menebal khususnya daripada Parti PAS, dan akhirnya Parti Muda semakin hilang arah tuju ya. Jadi Anda boleh berikan pandangan dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.